Saya pernah ada satu bos ni, dia cakap kat saya, Liana, you're so stupid. Change careers. You tak layak jadi peguam. Audio Jungle. Audio Jungle. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Saya Liana, saya adalah seorang peguam yang juga memiliki firma guaman saya sendiri. Dulu saya belajar degree law saya dekat UIA. Lepas tu saya sambung syariah dalam Islamic Law di UiTM. Saya punya di SLA. Kemudian setelah beberapa tahun saya menjadi seorang peguam dan beramal, saya berkeputusan untuk sambung master saya juga di UiTM dan saya menjadi seorang peguam sehingga kini dah. Dan kemudian my next plan is that saya nak sambung PhD saya. Mungkin juga di UiTM. Doakan saya lah, insyaAllah. Sebab sekarang ni sibuk jugalah dengan kes-kes mahkamah dan juga saya punya kes-kes dengan klien-klien saya. Okay, kepada adik-adik yang berminat nak jadi peguam, okay, saya memang banyak dapat pertanyaan ni. Sebenarnya sebelum awak apply kat mana-mana universiti, awak kena buat kaji selidik sendiri dululah. Bagi saya, kalau nak paling senang, SPM kena perform. Macam saya dapat 8A1 dan saya daripada MRSM Typing, purely science stream. Saya decide, memang tak nak lah buat admath sampai bila-bila dah. Memang taubat nasuha lah, admath tu tak ada pegang dah lah. Dan saya memang minat dalam bidang kepeguaman sebab time tu mak saya cakap saya ni banyak bebel. So macam sesuai lah jadi peguam lah sebab saya suka berlawan cakap mak. Sekarang tak lawan sangat kot, insyaAllah. Tapi kena buat research dulu sebab ada orang yang pergi sambung belajar dekat college yang bukan tak diakui oleh majlis peguam, diakui, tapi you kena ambil extra exam nama dia CLP dan harga exam tu berbelas-belas ribu juga saya dengar. Dan bila awak dah lepas CLP tu baru awak boleh buat awak punya pupillage. Pupillage ni dia macam doktor kena buat housemanship 2 tahun kan untuk lepas jadi medical officer. Peguam sebelum dapat lesen guaman dan digelar sebagai seorang peguam secara rasmi, dia kena jalani latihan dalam kamar selama 9 bulan. Kalau you masuk IPTA macam UIA, UiTM, UM, you tak perlu ambil CLP. Janji you lepas you punya pointer, you grad with a degree, you boleh terus chambering kat mana-mana firma guaman yang dah ada peguam yang beramal lebih daripada 7 tahun. Jadi kadang-kadang ada juga adik-adik yang dah tersilap terpaksa ambil CLP, tanya saya macam mana nak repair benda tu. Dah tak boleh repair sebab time tu dah terlambat dah. You dah ambil degree yang you kena campur dengan CLP baru boleh buat pupillage. So better do your research. Kalau tak pasti, anda boleh sahaja sama ada Google di IPTA, tengok apa minimum requirement diorang untuk SPM untuk lepas. Sebab dalam batch saya ada je yang ambil STPM. Sebab SPM grade diorang macam tak bagus sangat, so diorang sambung STPM. So dengan grade STPM diorang tu baru diorang apply degree dekat UIA. Tak pun, the other route is daripada mana-mana matriculation center ke asasi, you lepas tu you kena apply lah degree dekat IPTA yang offer course law ni. Antara yang bagus memang UIA, UiTM, UKM. Ni yang saya biasa dengar lah. Yang memang obviously diorang punya syllabus pun dah lama ada course law. Dan ini adalah antara universiti-universiti yang saya rasa bagus untuk you apply for a legal degree. Kalau nak apply chambering, you boleh sama ada check dekat website Majlis Peguam dekat bahagian vacancies. Awak boleh tengok apa position yang ada vacancy lah. Ada yang apply, ada yang advertise untuk apply jadi peguam, ada yang advertise untuk pupil, untuk chambering, ada yang advertise untuk kerani. Itu satu Majlis Peguam. Second, boleh pergi dekat State Bar punya website. Macam saya di Kota Kemuning, State Bar kami ada Selangor Bar. Selangor Bar pun ada advertise vacancy di mana firma-firma guaman yang ada kekosongan chambering akan advertise diorang punya vacancy. So you boleh apply selalu through email lah. Dan cara ketiga adalah you tanya secara manual dengan you buka Majlis Peguam punya directory. You cari semua law firm yang terdekat dengan kawasan rumah you. Misalnya dekat Shah Alam,
pergilah call lah satu-satu firma-firma yang ada kat Shah Alam ni. Tanya sama ada diorang ada kekosongan chambering ataupun tidak. Sebab kadang-kadang diorang ni ada je kekosongan tapi diorang tak advertise. Sebab mungkin cara diorang old school. So cara yang terbaik, kalau you nak start chambering, you kena usahalah. Jangan suruh mak ayah saudara pula yang tolong carikan. You nak jadi seorang lawyer ni, you kena self-independent dan rajin sikit. Okay, lepas saya ambil degree law, sebenarnya kena buat chambering 9 bulan. So sewaktu saya buat chambering 9 bulan tu, boleh dikatakan saya ada pengalaman yang tak berapa best lah. Antaranya saya kena sexually harass dengan saya punya first master. Tapi time tu saya rasa sebab saya muda, lepas tu kita takut lah kan nak bawa tindakan against senior lawyer yang kita rasa boleh saman kita balik. So saya senyap dan diam. After dah habis 9 bulan tu, saya sebenarnya rasa macam tak nak pun jadi peguam sebab macam teruk je pengalaman saya waktu chambering. Jadi saya pun kerjalah di bawah syarikat Allianz General Insurance sebagai claims examiner. Dan seperti mana yang anda tahu, Allianz Insurance merupakan salah satu syarikat insurans yang agak besar di Malaysia dan terkenal. Saya bertahan kerja kat sana selama 9 bulan. Dan kemudian saya berkeputusan bahawa kerja office buat benda yang sama hari-hari daripada pukul 9 pagi sampai pukul 5.30 petang, it's not me, dan saya rasa bosan. Dan kemudian saya berkeputusan untuk menjadi seorang peguam setelah saya mendapat saya punya lesen guaman saya pada tahun 2013. Jadi daripada tahun 2013, saya bekerja dengan beberapa firma guaman yang agak terkenal di bawah beberapa lawyer-lawyers hebat. Ada yang bergelar status datuk. Dan setelah bekerja dengan firma-firma ini, saya mendapat banyak pengalaman yang tidak ternilai dan sangat berharga. Sebab itulah kemudian saya membuat keputusan drastik untuk membuka firma guaman saya sendiri pada tahun 2016. Dan sebenarnya 1 hari bulan Mei tahun 2016 adalah tarikh keramat di mana firma saya secara rasminya mula beroperasi. Dan kalau nak ikutkan, 1 Mei pada tahun 2022 ni dah genap 6 tahun saya buka firma saya, di mana alhamdulillah berkat daripada doa ibu bapa saya dan juga sokongan daripada family saya dan juga beberapa orang yang saya tak dapat nak ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada mereka, saya mampu bertahan dan sampai ke tahap ini pada hari ini. Pahit tu banyak, manis tu pun banyak. Antara yang pahit-pahit yang saya boleh kongsikan adalah kena tipu dengan klien, dan orang pandang rendah kat saya sebab orang ingat, oh mudanya peguam ni, lepas tu baru buka firm, jadi mungkin dia tak ada pengalaman yang cukup banyak untuk menjadi seorang lawyer yang hebat. Dan macam-macam lah pernah orang tuduh saya. Baik, saya tak kisah. Saya pernah ada satu bos ni, dia cakap kat saya, "Liana, you're so stupid. Change careers. You tak layak jadi peguam." Time tu menyirap lah darah saya kan. Tapi saya jadikan tu sebagai pembakar semangat saya. Dan tengoklah sekarang ni saya berjaya capai apa yang saya inginkan. Alhamdulillah. Manis. Manis adalah jumpa dengan beberapa orang yang sincere nak tolong saya. Antaranya adalah Encik Faiz. Dia tolong tangkapkan gambar portfolio saya pada tahun 2018. Time tu saya dekat saya punya office pertama kat Equine Park. So office kat situ memang agak tak ada banyak perabot sangat lah sebab baru buka kan, baru mula bertatih dalam perniagaan. Lepas tu antara yang manis adalah saya dapat kongsi tentang perundangan melalui video YouTube saya di social media. Dan kemudian saya dipanggil untuk muncul di kaca televisyen untuk berkongsi saya punya pandangan sebagai seorang peguam. Dan bagi saya sebenarnya kepuasan yang sebenar adalah saya berjaya bertahan seorang diri sampai ke tahap ni berkat daripada usaha dan doa ibu bapa saya, my own hard work dan nothing else. Saya tak adalah guna kabel ataupun nak
orang ternama ke, mempunyai orang-orang yang boleh membantu saya meluaskan perniagaan saya ke, tak. Semua saya usahakan secara sendiri. Jadi dari segi kes, firma guaman saya banyak buat kes sivil, di mana saya ada seorang partner, nama partner saya Tuan Iznan, dan orang selalu kenal dia sebagai Tuan Iznan Peguam Jenayah sebab dia memang pakar dalam kes-kes jenayah. Tapi dia juga tolong saya juga untuk kes-kes sivil. Boleh dikatakan semua cases dekat firm ni kita orang akan berganding bahu untuk do the best for our clients, untuk bawa kes mereka ke muka pengadilan yang sewajarnya. Antara kes-kes yang saya selalu dapat adalah kes-kes saman malu, kes-kes kemungkiran kontrak, dan kami juga ada dapat panelship di mana kami menasihati business owners tentang apa yang boleh mereka lakukan dan apa yang tak boleh. Sama ada dari segi kontrak, dari segi mengambil pekerja, cara nak negotiate kontrak, apa yang boleh buat. Perkara-perkara macam itulah our main business area dari segi kes-kes yang kami ambil. Okey, kalau anda rasa anda memerlukan sesi konsultasi dengan peguam, contohnya anda nak ambil sesi konsultasi dengan saya, kami ada beberapa cara lah, kami akan bagi option. But first of all, you kena WhatsApp dulu dengan I punya assistant. Kami akan ada dua nombor, 0123640086 dengan 0123647290. Okay, staff-staff I akan reply lah apa terma dan syarat untuk sesi konsultasi. Secara amnya, I offer 3 cara. Satu melalui panggilan telefon biasa, di mana you akan call and then saya akan advise lah melalui perbualan telefon tersebut apa yang perlu dilakukan. Second of all, melalui video call. Sebab video call ni bagus sebab kadang-kadang kes COVID naik mendadak. Jadi waktu hari tu kes COVID naik, saya sarankan klien saya untuk video call consultation je dengan saya. Sebab sama je pun. Tapi kadang-kadang ada klien dia still nak juga jumpa saya depan-depan. Mereka kata nak ada personal touch lain, ada lawyer. Jadi diorang datanglah ke office saya. Dan semua ni adalah sesi konsultasi yang ada bayaran berbeza bagi setiap cara. Sebab ramai orang tanya staff saya, kenapa nasihat guaman tanya-tanya je pun kena bayar ke? Pendek kata, nak senang umpamaan dia macam ni lah. You pergi jumpa doktor sebab you sakit. Okay, doktor tu you jumpa, you still kena bayar sesi konsultasi kan? You bukan pergi tanya doktor tu for free. So, begitu juga seorang peguam, kami juga adalah satu kerjaya yang profesional. Jadi, untuk dapatkan nasihat guaman yang bernas, telus, ikhlas, berkesan dan mantap, konsultlah dengan seorang peguam bertauliah. Itu je saya nak cakap. Sebab ramai orang mengaku peguam dengan hakim tapi sebenarnya bukan pun. Itu je lah. Future plan macam tahun 2022 ni sebenarnya kalau ikut perancangan memang adalah tahun untuk firma ni berkembang. Macam baru-baru ni kami baru je mengambil seorang peguam untuk join kami. Alhamdulillah, setelah 6 tahun buka firma, baru saya rasa confident nak gajikan seorang peguam secara full time. Sebab nak bayar gaji lawyer, takkan nak bayar murah-murah kan? Nama pun profesional. So reserve tu kena banyak sikit nak cover. Just in case lah anything happen macam PKP ke kan? Kita tak tahu. Lepas tu, kami sekarang dah ada 2 pupil. Memang sentiasa mencari 2 orang pupil lah untuk mengisi vacancy tersebut. Jadi pupil saya yang pertama ni last day dia bakal tamat. So Alhamdulillah saya berjaya mencari pengganti yang okey. Dan in the future sebenarnya saya mencari seorang partner yang boleh bantu mengembangkan lagi firma guaman saya. Sebab saya dengan Tuan Iznan, kita orang just hanya ada maksimum 8 jam sehari lah kan nak kerja. Lepas balik dari kerja dah kena jaga anak pula. So kami perlukan seorang partner untuk bantu kami untuk kembangkan lagi perniagaan ni. Dan itulah perancangan saya pada tahun ni untuk grow. Dan in the future saya nak nama firma Liana & Co ni bila orang sebut dia orang terus macam Liana & Co tu law firm yang bagus tu. Kerja diorang pun mantap, bagus, servis pun efisien, jujur. Kami recommend.
So you all boleh tengok sendirilah Google reviews kami. Klien-klien kami ada tinggalkan review tentang kami punya nasihat guaman dan servis guaman kami. Muay Thai. To me, Muay Thai ni bagus. Satu, sebab dia ajar you untuk self-defense. Dua, bila you lama-lama main Muay Thai ni kan, you punya badan akan semua jadi cantik. You makanlah nasi 6 kali sehari pun, pisang goreng pun. Tapi kalau you rajin datang training setiap malam, macam I buat dulu zaman-zaman I mula start training Muay Thai back in 2017, you akan rasa very empowered sebab you dah tahu nak sepak, tendang siku, defend diri you against serangan mana-mana orang yang tak apa-apa. Jika nak jujur, saya start Muay Thai sebab dulu saya dalam satu sesi suai kenal dengan seorang lelaki ni, dan dia berani lempang saya. Aduh, memang agak tak pakai otak rasanya sebab dia tahu saya peguam. Tapi maybe sebab dia dah biasa buat perangai macam tu dekat yang pernah dalam hubungan dengan dia sebelum ni, dan perempuan-perempuan tu semua diam je. Saya lah orang pertama yang buat laporan polis sampaikan lelaki tu ditangkap polis, kemudian ditahan reman. Unfortunately dalam kes tu pendakwaan tak dapat buktikan yang kecederaan tersebut adalah disebabkan oleh beliau sendiri menyerang saya. But dari situlah saya terbuka mata tentang betapa pentingnya belajar seni mempertahankan diri. Jadi saya nak pesan kepada wanita-wanita di luar sana, tak kisahlah umur awak berapa pun, sebab pernah saya masuk kelas Muay Thai, ada nenek umur 56 tahun dah ada cucu 4 orang. Cucu bukan anak 4 orang. Dia relax training Muay Thai sebelah saya. So it's never too late to learn, tapi penat sikit lah. Audio Jungle. Audio Jungle.